Silakan. Ya, Atika. Terdapat kekurangan bekalan minyak masak paket polybag 1 kg di pasaran, terutama di peringkat peruncit. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Sarawak dalam satu kenyataan memberitahu, berdasarkan tinjauan hari ini dan pemeriksaan oleh pegawai penguatkuasa, kekurangan bekalan di sesebuah premis peruncit hanyalah bersifat sementara disebabkan kehabisan stok dan peruncit berkenaan sedang menunggu penghantaran baru dari pemborong. Dalam kenyataan itu turut memaklumkan sebanyak 2 pengilang dan 13 syarikat pembungkus minyak masak di seluruh negeri Sarawak dengan jumlah pengeluaran minyak masak bersubsidi adalah sebanyak 4,517 metrik tan sebulan. KPDN-HEP Sarawak juga berkata, sebagai langkah sementara, kementerian telah melaksanakan arahan penetapan had pembelian minyak masak pak polybag 1 kg di peringkat peruncit dengan setiap pengguna dihadkan 3 paket untuk setiap pembelian. Ini juga berdasarkan maklum balas daripada pengguna di lapangan yang permintaan untuk minyak masak bersubsidi telah meningkat sejak akhir ini dan terdapat pengguna yang membeli lebih daripada keperluan menyebabkan kehabisan stok dengan cepat di sesebuah premis peruncit. Dalam pada itu, seramai 176 orang pegawai penguatkuasa dan 101 orang pegawai pemantau harga KPDN-HEP Sarawak sentiasa membuat pemeriksaan setiap hari bagi memastikan barang keperluan asas sentiasa stabil dan mencukupi serta tiada elemen pencatutan di pasaran. KPDN-HEP Sarawak juga telah menjalankan pemeriksaan harian ke atas 270 premis peruncit terpilih, 85 pemborong terpilih yang melibatkan barang kawalan dan keperluan asas seperti gula, minyak masak, tepung gandum, beras, roti putih, telur, ayam, bawang, susu tepung dan sayur-sayuran. Pengumuman mengenai harga siling runcit ayam standard di Sarawak yang ditetapkan antara RM9.80 sehingga RM12.90 sekilogram mendapat pelbagai respon daripada para peniaga. Rata-rata peniaga yang ditemui RTM berharap harga tersebut dikaji semula agar tidak menjejaskan perniagaan dan membebankan rakyat. Kami juga sebagai penjajah juga, jadi harga yang memang terlampau membebankanlah bagi kami sebagai peniaga kecil lah. Or we buy the cheap tank, it's impossible for us to buy the cheap tank lah because our tank is we got the standard lah. If we use the lousy tank, we are sorry to our customer. So we are using the good tank, so we need to increase our cost lah. Bagi bujang Boeing berusia 67 tahun berniaga di Medan Niaga Satok, kenaikan harga ayam ini sudah dijangka sejak awal lagi dan beliau juga memaklumkan perkara itu kepada pelanggan tetap beliau sebelum ini. Selamat tu orang dah malam-malam bertanya pasal harga tu mana naik. Kami orang dah malam awal memangnya naik. Jadi mana yang tahu tu, ni dah tahu lah, mana nasi tahu, ya lain cerita lah. Kita si berani komen. Bagi customer kami orang Ramadan sebab ayam tu ayam besar 1 bulan tu ayam tu memang naik. Dia faham juga. Sementara itu, Hok Ten Hok yang berniaga menjual ayam segar sejak 2009 di Pasar Petanak Kuching pula akur dengan kenaikan harga itu berikutan keadaan ekonomi pada masa ini, namun berharap harga tersebut tidak dinaikkan lagi dalam masa terdekat. Kalau palang naik tinggi kira susah juga. Saya orang bisnes memang itu macam lah. Bagus dia turun. Tapi dia punya bazar naik mah. Bazar naik memang ayam memang pandai naik. Kau tengoklah. Sebab saya orang punya harga dia dapat cincai naik dia bah. Semalam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menetapkan harga runcit ayam standard dan telur ayam berkuat kuasa hari ini hingga 31 Ogos depan. Sebuah kubu replika bagi pahlawan terbilang Iban, Rentap atau Kubu Rentap akan dibina di Bukit Sadok, Betong. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, kerajaan negeri telah bersetuju untuk pembinaan projek tersebut di tapak asalnya, Bukit Sadok, untuk meningkatkan lagi sektor pelancongan bahagian tersebut.
Jelasnya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baru-baru ini telah meluluskan 16 juta ringgit untuk projek berkenaan termasuk kemudahan sokongan. Datuk Ahmad Douglas mendedahkan demikian semasa majlis makan malam gawai Klub Saribas di Kuching malam tadi. Sebuah rumah panjang tradisional juga akan dimasukkan dalam reka bentuk keseluruhan projek itu selain Tugu Rentap akan ditempatkan di Galeri Pelawat yang terletak di kaki Bukit Sadok. Galeri juga akan mempamerkan meriam rentap bujang timpang berang yang digunakan semasa menentang tentera Brooke selain senjata-senjata perang zaman dahulu. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas berterima kasih kepada Premier atas pengujudan kawasan pembangunan bersepadu betong BIDA yang meliputi layar Bukit Saban, Saribas, Krian, Kabong, Kalakak, Benting Maro dan sebahagian Lingga. Peruntukan 1.5 bilion ringgit juga telah diluluskan untuk BIDA. Penganjuran program Minggu Pengusaha Mikro Kecil dan Sederhana PMKS Peringkat Negeri Sarawak 2022 yang julung kali diadakan di Lawas kali ini dilihat memberi manfaat kepada penduduk di sekitar daerah itu. Baik untuk itu, kita langsung bersama wartawan Sazwan Kadil yang kini berada di Lawas. Sazwan, silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio RTM Kuching. Baiklah, kali ini saya bawakan lintas langsung daripada tapak penganjuran program Minggu Pengusaha Mikro Kecil dan Sederhana yang julung kalinya diadakan di Lawas bagi Peringkat Negeri Sarawak. Okey, untuk lebih lanjut mengulas perkara tersebut, sekarang saya bersama dengan penganjur program iaitu Encik Faiz Ramzi Sutarji yang merupakan pengarah SME Crop Malaysia Cawangan Pejabat Negeri Sarawak. Assalamualaikum dan selamat petang Tuan. Waalaikumsalam. Selamat petang Cik Syazwan. Okey, Tuan, boleh tak Tuan kongsikan sepanjang pelaksanaan program ini apa objektif dan tujuan utama pelaksanaan program ini? Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Antara objektif utama yang telah kita rancangkan untuk penganjuran program Minggu PMKS 2022 Peringkat Negeri Sarawak ini ialah untuk membudayakan keusahawanan di kalangan masyarakat, masyarakat dan juga untuk memastikan bahawa kita dapat mempromosikan produk-produk perkhidmatan oleh penduduk setempat selain daripada menyebarluaskan maklumat tentang apakah perkhidmatan ataupun bantuan yang ditawarkan oleh agensi-agensi berkaitan keusahawanan kepada penduduk setempat. Okey Tuan, boleh tak kongsikan sedikit antara intipati pelaksanaan program ini Tuan? Baiklah, sepanjang 4 hari kita berkampung di Lawas ini, pelbagai aktiviti telah pun dirancang. Antaranya yang paling utama ialah gerai pameran dan jualan oleh usahawan-usahawan setempat. Seperti yang kita lihat di belakang ini, di mana mereka menjual produk hasil kraft, produk hasil pertanian dan sebagainya. Dan selain daripada itu, ada juga gerai pameran agensi yang berkaitan keusahawanan. Dan paling utama ialah Dapur Sarawak yang juga menampilkan masakan, menampilkan sajian tempatan selain daripada pertandingan mewarna, pertandingan e-sport untuk disertai oleh belia dan juga tidak ketinggalan program seperti SME Show Off yang mana kita mengajak dan menunjukkan bagaimana cara usahawan setempat boleh menggunakan media platform untuk mempromosikan perkhidmatan ataupun produk mereka. Okey Tuan, bagaimana pula daripada segi impak pelaksanaan program ini kepada masyarakat amnya di sekitar Lawas ini Tuan? Betul. Terima kasih atas tersebut Cik Syazwan. Sekali lagi kita sebenarnya amat terkesan apabila kita selepas saja selesai PKP, selesai saja dilanda oleh pandemik COVID, kita dapati aktiviti keusahawanan sangat berkurangan. So dengan adanya karnival seperti ini, kita berharap ia dapat merancakkan lagi usaha untuk memperkenalkan produk, untuk memperkenalkan perkhidmatan tempat usahawan tempatan, di samping meningkatkan lagi sosioekonomi tempatan juga Cik Syazwan. Okey, terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi. Itu sahaja yang kita dapat bawakan kepada anda semua daripada dataran Taman Awam Lawas yang melaksanakan program PMKS 2022 bagi Peringkat Negeri Sarawak. Kembali kepada rakan penyampai di studio RTM Kuching. Terima kasih Sazwan atas laporan anda. Baik, pemilik tanah di kawasan projek pembinaan lapangan terbang Lawas yang baru diminta untuk memberi kerjasama dalam proses pengambilan tanah. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Henry Sumagong, perkara tersebut ditekankan bagi mempercepat proses pelaksanaan projek tersebut. Saya menyeru supaya orang-orang
peribadi, individu yang mempunyai tanah di kawasan itu nanti akan memberi kerjasama dan khususnya tanah mereka diguna pakai untuk kawasan lapangan terbang baru ini. Jadi saya dipahamkan tidak ada masalah banyak kerana pengambilan tanah hampir selesai sekarang. Itu yang kita mahu supaya dipercepatkan pelaksanaan lapangan terbang baru ini di Lawas. Beliau yang juga ahli Parlimen Lawas menambah selain projek itu, pada masa ini pihaknya juga dalam perancangan bagi membina satu port di daerah Lawas untuk aktiviti perdagangan yang kini dalam proses penyelidikan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penyerahan cek geran kerajaan di Lawas. Pada majlis itu, sebanyak 24 geran telah diserahkan kepada wakil penerima daripada masjid-masjid dan kelab-kelab di daerah Lawas. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Ibu Mak untuk perkembangan di Sarawak.